Nombor 5. Beto-Beto-san. Beto-Beto-san adalah yokai pengintip yang tidak berbentuk dan hanya dapat dikenali dengan suara kedengaran dari yokai ini, iaitu Beto-Beto, di mana orang yang berjalan di jalanan sendirian pada waktu malam kemungkinan diganggu oleh hantu ini. Walaupun Beto-Beto-san tidak berbahaya kepada manusia, tetapi tetap mengganggu anda dan membuat anda rasa tidak senang saat berjalan berseorangan. Mereka akan mengikuti pejalan kaki selagi boleh, di mana semakin lama semakin dekat dengan anda pada setiap langkah yang anda lakukan. Kemungkinan bagi seseorang ini boleh menjadikan trauma apabila berjalan bersorangan pada waktu malam, di mana suara kaki yang menghantui mengikuti anda ke mana saja anda pergi. Tetapi apabila anda berpaling ke belakang, tiada seorang pun terlihat oleh anda. Menurut kepercayaan orang Jepun, bagi mengelakkan yokai ini mengikuti anda setelah anda menyedari bahawa anda diikuti oleh Beto-Beto-san, cukuplah melangkah ke pinggir jalan dan anda harus katakan, "Watashi no ato, Beto-Beto-san." Itu sudah cukup untuk melepaskan diri dari yokai ini. Dikatakan langkah kaki misteri berjalan dari belakang akan segera menghilang dari kedengaran. Di Fukui Utara Jepun pula mengatakan Beto-Beto-san yang muncul ketika cuaca hujan pada musim sejuk dikenali sebagai Bisha Gatsuko. Namanya berasal dari suara bisha-bisha yang dibuat oleh kaki hantu ini di jalan-jalan yang penuh sesak, di mana yokai ini mirip dengan Beto-Beto-san dan kedua-duanya suka mengintip manusia yang berjalan berseorangan. Beto-Beto-san. After you, Beto-Beto-san. Nombor 4. Chimi. Chimi adalah istilah umum untuk gegasi yang tinggal di pegunungan, hutan, paya dan kawasan yang lain di Jepun. Nama Chimi ini berasal dari sejarah kuno Cina yang dikenali sebagai The Record of the Grand Historian, di mana Chi adalah nama dewa gunung seperti harimau, sementara Mi pula adalah dewa paya dengan berkepala babi hutan dan berbadan manusia. Seiring berjalannya waktu, nama-nama dewa ini bergabung dan menjadi sebutan untuk semua jenis roh di alam ini yang berbentuk mengerikan. Manakala di Jepun, Chimi ini dianggap sebagai sejenis makhluk gaib yang tinggal di pegunungan. Menurut kisah legenda dahulu, mereka ini mempunyai wajah seperti manusia dan berbadan binatang, di mana mereka ini akan memakan mayat orang mati, tetapi kadang-kala yokai ini membawa penyakit dan makhluk gaib yang lain ke mana saja mereka pergi. Yokai Chimi ini cenderung melakukan kejahatan atau paling tidak hanya mengganggu pejalan kaki di kawasan pegunungan. Makhluk ini juga dipercayai makhluk penipu yang gemar menipu pengembara di pegunungan dan menyebabkan mereka ini sesat di dalam hutan. Dikatakan juga setelah seseorang itu diasingkan dengan cara ini, Chimi bakal menyerang mangsanya dan cuba untuk membunuh mangsa untuk dijadikan santapan baginya. Nombor 3. Chopirako. Chopirako ini mirip dengan Zashiki Warashi, di mana mereka ini wujudnya lebih cantik daripada mereka. Kulit dan pakaian mereka dikatakan bersinar dengan cahaya putih yang menyinar. Yokai Chopirako ini membawa kekayaan dan kesejahteraan ke rumah-rumah yang mereka tinggal. Yokai ini juga menyukai tempat tinggal yang damai dan memerlukan lebih banyak penyelenggaraan untuk membuat mereka bahagia, di mana mereka ini bakal membawa lebih banyak kekayaan dan nasib yang baik kepada penghuni rumah tersebut. Menurut kisah, masyarakat di sana mengatakan Chopirako ini pada asalnya adalah roh gadis kecil dari keluarga yang senang, di mana anak ini diberi kasih sayang secukupnya dan dilimpahi hadiah sebelum mereka meninggal dunia. Terdapat juga beberapa penginapan di Jepun mengiklankan bahawa mereka dihuni oleh Zashiki Warashi atau Chopirako untuk menarik tetamu atau orang yang mencari nasib baik datang atau menghuni rumah tersebut. Nombor 2. Daidara Bochi. Daidara Bochi adalah yokai gegasi yang berkepala botak, memiliki mata besar, lidah panjang dan secara keseluruhannya seperti bayang-bayang gegasi.
Yokai ini mempunyai banyak persamaan dengan yokai gegasi yang lain seperti Onyodo dan Umibozu, tetapi jauh lebih besar, di mana yokai ini dikatakan yokai gegasi terbesar yang terdapat di dalam cerita rakyat Jepun. Menurut cerita rakyat Jepun dahulu, dikatakan Daidarabochi begitu besar sehingga pergerakan mereka menutupi sebuah bukit atau gunung di Jepun. Mereka ini membina gunung dengan mengumpul batu-batu dan kotoran-kotoran yang terkumpul. Bahkan mereka juga boleh mengambil dan memindahkan gunung ke tempat yang lain. Di samping itu, semasa mereka berjalan, dikatakan mereka akan meninggalkan tasik dan lembah di belakang jejak mereka. Oleh kerana itu, banyak tempat di seluruh Jepun dipercayai dibuat oleh Daidarabochi, malahan ada yang dinamakan sempena nama yokai gegasi ini. Menurut mereka juga dipercayai Gunung Fuji di Jepun dikatakan dibuat dan dibina oleh Daidarabochi. Stabilus tertentulah. Nombor 1. Dodomeki. Dodomeki adalah yokai yang menyerupai wanita yang dikutuk dengan mempunyai lengan yang sangat panjang yang ditutupi dengan mata burung kecil. Mereka dulunya dipercayai adalah wanita-wanita yang gemar mencuri wang, dan kerana tindakan jahat mereka inilah menyebabkan ratusan bola mata burung kecil keluar dari tangan mereka dan berubah menjadi yokai Dodomeki. Dahulunya terdapat sebuah wilayah yang sekarang ini dikenali sebagai Toshigi, di mana tinggal seorang bangsawan bernama Fujiwara no Hidesato, di mana bangsawan ini baru saja diberi gelaran Kokushi Shimotsuke atas keberaniannya dalam mengalahkan pemberontak Taira no Masakado. Pada suatu hari ketika berburu di kawasan desanya, Hidesato didatangi seorang lelaki tua yang memberi amaran kepadanya bahawa sejenis oni iaitu iblis telah terlihat di kawasan perkuburan kuda di Utsunomiya. Sejurus khabar itu diketahui, Hidesato terus mengambil pedang dan alat pemanahnya lalu pergi menyiasat ke tempat tersebut. Setelah Hidesato sampai di perkuburan kuda itu, dia terus memantau dan menunggu sehingga lewat malam. Tiba-tiba muncul makhluk keluar dari hutan lalu mulai memakan bangkai kuda di situ. Menurut apa yang dilihat oleh Hidesato, dikatakan tinggi yokai ini lebih dari 10 kaki, memiliki rambut panjang, badan berduri dan ditutupi dengan mata-mata bercahaya di seluruh tubuh badannya. Hidesato seterusnya perlahan-lahan mengarahkan anak panahnya ke bola mata yang terang tersebut dan melepaskannya. Lalu dikatakan anak panah itu tepat terkena pada sasaran dan makhluk itu merota-rota kesakitan terus melarikan diri ke hutan. Setelah kejadian inilah yokai ini diberi nama Dodomeki dan kisah ini tersebar ke seluruh wilayah di sana, di mana dikatakan yokai ini sangat berbahaya dan menyeramkan.